Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syazwan binti Sehari di 2310131 dari Fakulti Bahasa dan Pendidikan. Saya akan menerangkan tentang perbezaan aktiviti pembelajaran mengikut kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSBK dan kurikulum permata. Jom kita pergi ke matlamat KSBK dan permata. Matlamat KSBK dan permata ini berbeza. Jom kita ketahui lebih lanjut tentang matlamat KSBK dan permata. Jom kita pergi ke matlamat kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSBK. KSBK ini bertujuan untuk memperkembangkan potensi murid berumur 4 hingga 6 tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat dan menyuburkan serta aktiviti pembelajaran yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Di samping itu, untuk meningkatkan kemahiran, menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri murid agar mereka bersedia untuk menghadapi cabaran dan mengikut pembelajaran yang seterusnya. Kita pergi kepada kurikulum permata. Kurikulum permata negara ialah untuk menyediakan program asuhan dan didikan awal yang bersepadu untuk kanak-kanak yang berumur 0 hingga 4 tahun. Kurikulum ini juga menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk mendapat pengalaman pembelajaran awal yang berkualiti untuk melahirkan model insan negara yang mempunyai sahsia yang mulia, kerohanian yang mantap, kecerdasan intelek yang tinggi, menghargai kepelbagaian budaya, patriotik dan mengamalkan gaya hidup sihat. Selanjutnya kita pergi pula kepada objektif kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSBK dan kurikulum permata. Kedua-dua objektif ni mempunyai 9 objektif. Jom kita ketahui satu persatu objektif tersebut. Bagi objektif kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSBK, yang pertama, menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dan berkesan. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. Yang ketiga, mengamalkan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia. Yang keempat, menghargai dan peka terhadap budaya masyarakat Malaysia. Yang kelima, menyayangi dan menghargai alam sekitar. Yang keenam, memperkembangkan konsep kendiri yang positif dan keyakinan diri. Yang ketujuh, mempraktikkan amalan kesihatan, membina kecerdasan badan dan menjaga keselamatan diri. Yang ke-8, mengembangkan daya kreatif dan estetika. Yang ke-9 iaitu yang terakhir, mengaplikasikan pemikiran kreatif dan inovatif serta kemahiran menyelesaikan masalah dalam pembelajaran dan kehidupan seharian. Bagi objektif kurikulum permata pula, yang pertama, membina emosi, akhlak dan spiritual kanak-kanak untuk melahirkan individu yang bersahsia mulia, tenang, ceria, bersopan santun, penyayang dan berempati. Yang kedua, membina kemahiran sosial, interpersonal dan intrapersonal yang baik untuk membolehkan kanak-kanak bergaul dalam masyarakat. Yang ketiga, membimbing kanak-kanak menguasai kemahiran awal berbahasa, berkomunikasi dan literasi dalam bahasa Melayu, bahasa Ibunda, bahasa Inggeris. Yang keempat, mendidik kanak-kanak mengamalkan pemakanan sihat, kebersihan dan keselamatan diri dan gaya hidup sihat. Yang kelima, melatih kanak-kanak mengurus diri sendiri sehingga mereka yakin dan mampu berdikari dan boleh membuat keputusan berdasarkan kebolehan diri. Yang keenam, membentuk kanak-kanak mengembangkan kemahiran motor kasar dan motor halus serta perkembangan fizikal yang mampan. Kita pergi kepada strategi PDPC. Kita pergi kepada strategi PDPC KSBK. Yang pertama, pembelajaran berpusatkan murid. Yang kedua, belajar melalui bermain. Yang ketiga, pembelajaran berasaskan inquiry. Yang keempat, pendekatan bersepadu. Yang kelima, pendekatan bertema. Yang
ke-7, pembelajaran masteri. Yang ke-8, pembelajaran kontekstual. Yang ke-9, pembelajaran berdasarkan kepelbagaian kecerdasan. Okey, kita pergi pula kepada strategi PDPC permata. Yang pertama, belajar melalui bermain. Yang kedua, menggunakan konsep 3E. 3E bermaksud explore, eksperimen, experience. Okey, bagi explore, membenarkan kanak-kanak meneroka. Bagi eksperimen, memberi kanak-kanak merasai membuat eksperimen. Experience, kanak-kanak mendapat pengalaman baru. Okey, bagi pembelajaran berdasarkan konsep 3 ini, ia melibat pembelajaran secara hands-on dan aktif. Okey, kepada pula bidang pembelajaran. Okey, dalam bidang pembelajaran ni ada 6 tunjang. Okey, jom kita ketahui apa itu 6 tunjang. Okey, tunjang yang pertama iaitu tunjang komunikasi. Tunjang kedua, tunjang kerohanian, sikap dan nilai. Tunjang ketiga, tunjang kemanusiaan. Tunjang keempat, tunjang keterampilan. Tunjang kelima, tunjang perkembangan fizikal dan estetika. Okey, yang terakhir, tunjang sains dan teknologi. Okey, jom kita pergi kepada tunjang komunikasi. Okey, tunjang komunikasi ini menekankan kemahiran berbahasa secara lisan dan bukan lisan semasa berinteraksi, dan ia mengandungi disiplin ilmu bahasa yang wajib dipelajari oleh semua murid prasekolah, iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Okey, jom kita pergi kepada tunjang kerohanian, sikap dan nilai. Okey, tunjang kerohanian, sikap dan nilai ini ia memberi keutamaan kepada aspek penghayatan, amalan agama, kepercayaan, sikap dan nilai. Yang kedua, ia mengandungi disiplin ilmu pendidikan Islam dan pendidikan moral. Okey, kita pergi ke next pula. Kita pergi kepada tunjang kemanusiaan. Tunjang kemanusiaan ialah penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat, negara dan global, serta penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan. Okey, kita pergi kepada tunjang keterampilan diri pula. Ia memperkembangkan sesi emosi dan pembinaan kemahiran berinteraksi serta kemahiran sosial dalam kalangan murid. Okey, yang kedua, kepimpinan dan sasiah diri melalui aktiviti kurikulum, dan kurikulum juga ditekankan dalam tunjang ini. Okey, bagi tunjang sains dan teknologi pula, ia memberi penekanan kepada pengetahuan sains, kemahiran dan sikap saintifik serta pengetahuan dan kemahiran matematik. Okey, jom kita pergi pula kepada bidang perkembangan atau pembelajaran permata. Okey, dalam bidang ini ada 6 bidang. Yang pertama, perkembangan sosial, sosio-emosi dan kerohanian. Yang kedua, perkembangan bahasa, komunikasi dan literasi awal. Yang ketiga, perkembangan awal matematik dan pemikiran logik. Yang keempat, perkembangan diri dan pemahaman dunia persekitaran. Yang kelima, perkembangan fizikal dan psikomotor. Yang keenam, perkembangan kreativiti dan estetika. Okey, bagi perkembangan sosial, sosio-emosi dan kerohanian, ia membina sosial kanak-kanak supaya mereka membesar menjadi insan yang akan memilih jalan kehidupan yang sihat dan mulia. Okey, bagi perkembangan bahasa dan komunikasi dan literasi awal pula, ia bertujuan untuk meningkatkan kemahiran berbahasa dan komunikasi kanak-kanak dan asas penting dalam membina kemahiran. Okey, bagi objektif pembelajaran bagi bidang ini ialah untuk membina kebolehan bertutur, bersoal jawab, awal baca, awal tulis dan menanam minat membaca sebagai langkah awal ke arah pembudayaan ilmu dalam diri kanak-kanak. Okey, yang ketiga pula, perkembangan awal matematik dan pemikiran logik. Okey, perkembangan awal matematik dan pemikiran logik ini ia untuk memperkembangkan kemahiran awal matematik dan pemikiran logik kanak-kanak, manakala pemikiran logik adalah pemikiran yang berasaskan pendangkulan. Okey, pemikiran logik boleh diajar kepada kanak-kanak
melalui peringkat umur mereka. Misalnya, untuk umur 1 hingga 2 tahun, peringkat pralogi. Umur 2 hingga 3 tahun, peringkat awal logik asas. Dan umur 3 hingga 4 tahun, peringkat awal logik. Okey, yang keempat pula, perkembangan diria dan pemahaman dunia persekaran. Okey, perkembangan diria dan pemahaman dunia persekaran ni, bagi diria, dia ada 5 diria, iaitu mata, kulit, hidung, mulut dan telinga. Bagi dunia persekaran, dia ada 4. Alam hidupan, alam bahan, alam fizikal, alam semesta. Okey, yang kelima, perkembangan fizikal dan psikomotor. Okey, ia mengembangkan kemahiran fizikal dan psikomotor kanak-kanak 0 hingga 4 tahun untuk membolehkan mereka mengawal anggota tubuh badan dengan berkesan. Okey, kemahiran fizikal merangkumi pertumbuhan dan pembesaran tubuh badan kanak-kanak. Okey, kemahiran psikomotor melibatkan pengukuhan dan kemahiran menggunakan motor kasar dan motor halus. Okey, bagi bidang fizikal ada 3. Yang pertama, kemahiran motor kasar, kemahiran motor halus, koordinasi mata, tangan dan kaki. Okey, yang terakhir ialah perkembangan kreativiti dan estetika. Okey, perkembangan kreativiti dan estetika ini merangkumi seni lukisan, capan, kraft tangan, collage. Yang kedua, seni muzik, nyanyian, sajak, cerita berirama. Ketiga, tarian dan pergerakan kreatif. Yang keempat, lakonan, drama, main peranan dan boneka. Yang kelima, permainan imajinatif dan penghayatan keindahan. Okey, kita pergi pula kepada pentaksiran atau penilaian KSPK dan permata. Okey, bagi pentaksiran KSPK, dia ada 4. Yang pertama, satu proses mendapatkan maklumat tentang perkembangan murid yang dirancang, dilaksana dan dilapor oleh guru yang berkenaan. Yang kedua, secara formatif dan sumatif, iaitu semester atau tahunan. Okey, yang ketiga, mengesan keberkesanan pengajaran guru. Yang keempat, bantu guru merancang tindakan susulan yang berkesan. Okey, bagi pemata pula, yang pertama, pentaksiran kanak-kanak dilakukan melalui pemerhatian dan bukan secara ujian ataupun peperiksaan. Okey, yang kedua, pentaksiran ini dinamakan penaksiran autentik dan dilakukan berterusan. Okey, kita pergi kepada tujuan pentaksiran KSPK dan permata. Okey, bagi tujuan pentaksiran KSPK, yang pertama, mengesan pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, mengenal pasti kecerdasan dan potensi. Yang ketiga, mengenal pasti kelebihan dan kekurangan. Yang keempat, memberi maklum balas kepada murid, ibu bapa dan pentadbir sekolah tentang perkembangan dan pembelajaran murid dalam semua aspek KSPK. Okey, bagi tujuan pentaksiran atau penilaian permata pula, yang pertama, mengetahui kemajuan perkembangan kanak-kanak. Yang kedua, pendidik dan ibu bapa dapat merancang intervensi yang sesuai untuk membantu atau memperkayakan lagi pengalaman pembelajaran kanak-kanak. Okey, itu sahaja perkongsian saya tentang perbezaan aktiviti pembelajaran mengikut kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSPK dan kurikulum permata. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.